بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق خير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا يأتي بحسنة إلى الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت تعلم وتعلم وتذكر وتذكر والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بالكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى هدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوبه سبحانه وتعالى. أما بعد. Yang dihormati lagi dikasihi pengurusi surau Bang Saidun bin Abdul Karim, dan juga tuan-tuan ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan juga selama-lamanya senantiasa kita diperingatkan dengan kalimah syukur. Asbab daripada syukurlah pada hari ini Allah berkehendak kita berada di dalam tempat yang sangat Allah cinta, di dalam tempat yang Allah sangat-sangat suka, yakni di dalam majlis ilmu. Sebagaimana kalau kita tengok kata Abdullah ibnu Mas'ud di dalam satu hadisnya, kalau hati kita duk serabut, kalau fikiran kita duk tak tenang, maka pi kepada 4 tempat ini, pi kepada 3 tempat ini. Yang pertama, kalau kita duk serabut, duk fikir macam mana nak bagi tenangnya hati ni, kena pi 3 tempat ini. Yang pertama kata Abdullah ibnu Mas'ud, yang pertama pergi ke tempat orang yang membaca Al-Quran. Hak ni nak bagi tenang, pergi tempat orang baca Quran lah, baru tenang. Hati duk serabut, fikiran duk serabut, kan, duk fikir macam-macam, tak boleh juga tenang, maka pergi tempat orang yang baca Al-Quran. Nak pergi tempat baca Al-Quran ni pada kita dengar orang baca Al-Quran pun kita dah tenang lah. Subhanallah. Yang kedua pula, apa dia kata Abdullah ibnu Mas'ud, nak bagi tenang jiwa kita, nak bagi tenang hati kita ni duk serabut ini, yang kedua, pergi ke tempat orang yang mengadakan majlis-majlis zikir, yakni zikrullah. Contoh dia yang mana berzanji atau berqasidah. Boleh tak boleh? Boleh. Sebab berqasidah, berzanji ni kalau ikut kita ulama-ulama, sebab apa dah? Memuji nama Allah dan juga memuji Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga ada yang menyatakan benda tu bid'ah. Bid'ah menatang apa? Menatang dah keluar dah tu. Menatang tu kira orang cakap benda apa? Orang Kedah macam tu lah. Kan? Bid'ah tu orang cakap, bid'ah ni ada dolalah bid'ah hasanah. Yang banyak kita buat ni adalah bid'ah yang baik, yang digalakkan oleh Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan benda-benda yang tak baik. Hari ni orang cakap zikir ni tak boleh sebab Rasulullah tak ajak. Memanglah Rasulullah tak ajak. Balik dalam hadis lah, Rasulullah kata apa dia? Al-ulama warasatul anbiya. Cukup benda tu kita faham dah hadis ni. Ulama adalah pewaris Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni tak payah duk lawan dah dengan ulama. Bila kita lawan dengan ulama, maka kita ni akan jadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa'iyyazubillah. Inilah cukup yang benar jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga pula, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hati duk serabut, fikiran duk dalam duk fikir tak tenang juga, maka yang ketiga pula, tak pi tempat pertama tak tenang, pi tempat kedua pula tak tenang, pi tempat baca Al-Quran tak tenang juga, pi tempat yang kedua pula majlis zikir tak tenang juga, serabut juga. Dan yang pi tempat yang ketiga, kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, apa dia? Pi ke tempat yang mana majlis-majlis ilmu yang hari ni kita duduk. Subhanallah. Tenang sebab apa? Tenang sekali dalam setengah jam semua lena. Faham, tak faham sudah. Kan? Duk ngajak-ngajak semua lentok dah. Kan? Bukan tasbih, bukan zikir no. Lena. Lena buat apa ni? Cari ni nikmat iman. Sungguhlah nak dapat nikmat iman tidak tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Tak tenang juga. Kan? Duk dalam majlis ilmu tak tenang juga. Maka kata Abdullah ibn Mas'ud, yang keempat,
Kan? Tadi yang ketiga, yakni tempat yang menenangkan hati kita. Yang keempat, kalau hati kita tak tenang juga, adalah kata Nabi SAW, banyakkan kamu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah gantikan hati yang tenang kembali. Hati yang serabut ni bagi Allah dalam keadaan suruh pi ni, jauh-jauh. Dalam keadaan Allah hapuskan hati yang tak tenang ni, Allah datangkan hati yang dipanggil qalbun sakinah, ketenangan di dalam jiwa kita. Subhanallah. Sebab apa? Kadang-kadang kita duk fikir dengan hutang kita. Betul tak? Betul. Kadang-kadang kita duk fikir dengan anak kita. Kadang-kadang kita duk fikir dengan isteri kita. Kadang-kadang kita dapat ujian, kita dapat musibah. Subhanallah. Waktu tu tak tenang tu pergi ke tempat ni. Tak tenang juga. Maka kata Nabi SAW, berbalik kembali kepada Allah dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga berdoa kepada Allah, moga hati yang tak tenang ni dihapuskan dan Allah datangkan hati yang dipanggil qalbun sakinah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, baru mukadimah. Bagi mukadimah panjang tak apa, tak ada masalah. Sebab kita habis 8.53. Jenuh menerak 8.53. Lalu duduk mengaji 8.30 ya. Setengah jam dia mengaji ni. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah sebelum kita mulakan kitab Muqasyafah Al-Qulub yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala, insya-Allah kita hadiahkan terlebih dahulu surah Al-Fatihah kepada junjungan besar Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat baginda, juga kepada isteri-isteri baginda, dan juga kepada muslimin dan muslimat yang telah kembali ke rahmatullah. Syahiduhumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال مؤلف مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tengok kita berhenti dekat mana, Bandung? Saya dah lupa dah ni. Sebab 3 bulan. 3 hari tak boleh, ni 3 bulan. Okey, tak apa. Saya rasa kita berhenti di muka surat yang ketiga ni, Bandung. 3 kan? Taib. Perut. Okey, baik. Yang mana kalau kita tengok kata Al-Faqih Abu Laih As-Samarqandi, bahawasanya tanda-tanda seseorang itu takutnya kepada Allah. Sebab kita masih lagi di dalam tajuk Al-Khawf, yakni mengenai takut. Takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kalau kita ulang balik 3 bulan tu, kan? Tak kita lupa, kita ulang balik, kan? Tapi saya tak urai lebih nilah, lebih mendalam atau lebih terperinci sebab saya sebelum ni dah ulang dah. Yang mana kata Al-Faqih Abu Laih As-Samarqandi, kalau kita nak tengok diri kita ni tau, bukan diri orang lain, tengok diri kita. Kalau kita nak tengok diri kita ni takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tengok daripada 7 perkara ini. Yang pertama kata Al-Faqih Abu Laih As-Samarqandi, yang pertama orang yang senantiasa menjaga lisanu, apa dia? Lidah dia, percakapan dia. Nak tengok seseorang tu dia betul-betul khauf, yakni takut kepada Allah, dia jaga lidah dia daripada apa ni? Daripada mengumpat, daripada namimah, daripada fitnah, daripada ghibah. Sebab apa? Mulut adalah umpama yang mana perkara yang boleh mendatangkan asbab seseorang mudah masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, wa'iyyazubillah. Sedangkan kalau kita tengok kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nanti kamu akan tengok yang mana di yaumul mahsyar, yang mana orang-orang yang senantiasa menggunakan mulut dia untuk mengata orang, mengumpat orang, memfitnah orang,
Walaupun orang tu buat benda yang betul, tapi dia mengumpat dalam keadaan benda yang betul dia buat, maka orang tersebut tak suka, maka jatuhlah kata Nabi SAW seumpama dia memakan daging saudara seagama dia sendiri. Wa'iyyazubillah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kata Al-Faqih Abullah As-Samarqandi, sebab apa kita kena jaga lidah kita ni? Sebab lidah kita ni, yang banyak lidah kita ni jadi apa dia tahu? Yang pertama, kita ni banyak berdusta. Ni yang pertama ni, perangai kita. Yang kedua, banyak mengumpat. Yang ketiga, banyak memfitnah. Dan yang kelima, kata Al-Faqih Abullah As-Samarqandi, yang keempat yang mana? Memfitnah. Yang kelima, yakni menipu. Dan kita yang keenam pula, apa dia kata Al-Faqih Abullah As-Samarqandi? Kita banyak bercakap benda-benda yang tak ada manfaat. Boleh faham tak? Tak ada manfaat. Benda-benda yang lara, benda-benda yang tak mendatangkan pahala, bahkan boleh mendatangkan orang sakit hati dengan kita. Wa'iyyazubillah. Tu yang cakap tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ni kalau bercakap dengan orang, biar orang ni boleh terima apa yang kita cakap. Jangan kita cakap yakni ikut lepas kita, ikut nafsu kita. Hari ni orang banyak bercakap mengikut hawa nafsu. Tu yang kadang-kadang orang yang terima daripada percakapan kita tu banyak berdoa. Berdoa apa? Berdoa benda yang tak baik kepada kita. Sebab apa? Kita mengungkapkan kata-kata yang tidak baik. Wa'iyyazubillah. Ini kena jaga. Dan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau nak hindar daripada benda-benda yang tadi ni, perangai-perangai yang tadi yang tak elok ni, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, maka kata Nabi, kata Al-Faqih Abullah As-Samarqandi, sibukkanlah kamu yang pertama dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan zikir. Kita duk mengumpat memfitnah, mengumpat fitnah ni dapat dosa. Zikir ni dapat apa? Pahala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanallah. Dan juga yang kedua apa dia? Kalau kita nak hindar daripada perkara-perkara yang keji ini, maka yang kedua kata Al-Faqih Abullah As-Samarqandi, banyakkan kamu membaca Al-Quran. Tak boleh baca banyak, baca sikit. Tak boleh baca sikit, baca 2 ayat cukup. Tak boleh baca 2 ayat, baca 1 ayat. Tak boleh baca 1 ayat, aku masuk alam kubur, aku baca terki kat hang seorang-seorang. Boleh faham tak ni? Ni kasar sikit lah. Nak beritahu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran cukup, jelas Allah kata dalam surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fih. Ayat yang mana yang menyatakan bahawasanya Al-Quran adalah petunjuk dan hidayah. Kepada siapa ni? Kepada kita semua. Juga berbalik dalam surah Al-Kahfi ayat yang pertama. Cukup jelas Allah menyatakan alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Subhanallah. Cukup jelas Allah membagi tahu kepada kita bahawasanya Al-Quran ini adalah pedoman. Yang mana untuk buat apa ni? Kita duk cari macam mana duk serabut diri kita ni adalah berbalik daripada kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, nak hindar lidah kita ni daripada perkara-perkara yang keji. Yang ketiga kata Al-Faqih Abullah As-Samarqandi, banyakkan kamu menghafal ilmu. Apa ilmu buat apa ni? Kurang-kurang yang mana ilmu yang bermanfaat. Nak buat apa ni ilmu bermanfaat ni? Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, masuk dalam kubur nanti, yang tu yang akan jawab nanti. Ini kena ingat. Kita duk apa ni dalam kepala otak kita ni? Buat apa tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah? Sebab nak jadi ilmu yang bermanfaat. Nak buat apa ni? Dunia kita selamat, akhirat kita selamat. Bukan saja akhirat, alam barzakh kita selamat. Malaikat mungkar nangkir duk tanya siapa yang tolong jawab ni? Ilmu yang bermanfaat akan jadi pertahanan dan juga benteng kita. Subhanallah. Dan yang seterusnya, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kata Al-Faqih Abullah As-Samarqandi, nak tengok seseorang itu adanya khauf kepada Allah, yakni takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dia jaga yang kedua qalbu dia. Apa dia? Ni hati kita ni. Ni hati kita tuan-tuan, subhanallah. Takut sangat-sangat. Sebab apa? Kadang-kadang kita buat baik tapi terlintas dalam hati kita tak ikhlas. Ni takut ni. Duk sedekah-sedekah ke orang ni, subhanallah. Tadi dekat rumah ni memang ikhlas dah, memang nak sedekah kat surau ni. Habis-habis sedekah kat surau ni orang lintah. Orang lintah rasa riak lain macam. Sungguh tak sungguh ni. Sebab apa ni? Rasa seronok betul kan. Orang duk tengok pula aku sedekah. Mesti orang duk puji aku. Betul tak betul ni? Ni hati kita ni. Duk fikir orang duk berkata, nak sedekah lagi banyak ah. Wa'iyyazubillah. Nak cerita bahawasanya tuan-tuan,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau terlintas kita ni rasa riak ni, terus mulut kita ni terus cakap astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebab apa istighfar? Innallaha yuhibbut tawwabin. Cukup jelas Allah kata dalam ayat Al-Quran, siapa yang banyak taubat, siapa yang banyak minta ampun kepada aku, aku sangat-sangat kasih dan sayang kepada dia. Subhanallah. Maksud dia apa dia tuan-tuan? Kalau kita ni terniat mula-mula baik, tapi pi pengakhiran kita tergelincir. Boleh faham tak tergelincir? Tergelincir. Orang tergelincir ni KL, tergelincir. Tergelincir ni apa? Hati kita takut terpesong. Tadi baik, ni jadi jahat pula. Wa'iyyazubillah. Jahat ni lagu mana? Riya, ujub, takabur. Wa'iyyazubillah. Hak ni banyak dalam hati kita. Maka kalau kita tengok bagaimana kata Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang kedua ni pula apa dia? Yang tadi riya, ujub, takabur ni, jangan yang kedua ni ada rasa hasad kepada kawan-kawan kita. Tambah-tambah kita duduk kat jiran tetangga ni, duduk satu kampung ni, jangan duduk ada hasad dengan dengki. Sungguh tak sungguh ni. Yang jadi banyak hasad dan dengki tahu tak? Apa dia? Sebab berpuncanya harta. Ini yang pertama ni. Yang kedua tahu apa dia? Apa ni? Pangkat, darjat. Apa dia? Contoh, kan? Duk waktu nak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, duk pilih untuk siapa yang jadi pengurusi surau, siapa yang jadi bendahari surau. Sungguh ni. Waktu tu memang dia cakap terang akan ada rasa hasad kepada kita. Yang ni jangan nak pilih. Ni tak reti buat kerja. Wa'iyyazubillah. Kalau kita tak suka kepada dia, jangan kita cakap kepada orang. Hak ni kena jaga betul-betul. Boleh faham tak tuan-tuan? Hari ni banyak jadi macam tu. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau kita tengok kata Nabi SAW, hasad akan memakan kebaikan seperti api membakar kayu bakar. Wa'iyyazubillah. Maksud dia apa dia? Hasad ni termasuk penyakit yang sangat-sangat berbahaya di dalam hati kita. Maksud dia apa? Hasad akan memakan kebaikan. Kita buat baik ni, kalau kita buat baik ni, tapi ada hasad sikit je, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan tersebut akan terpadam, akan jadi dosa pula kepada kita. Wa'iyyazubillah. Ini nak cerita bahawasanya kalau kita duduk di kiri dan kanan kita jiran tetangga ni, tak payah duk ada hasad, dengki, meluat, tak payah duk ada ni. Sebab apa? Ni bukan yang mana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kawan tu naik pengurusi, kawan tu naik bendahari, kawan tu dah jadi imam, kawan tu naik bilal. Kena ingat, kalau seseorang tu dapat tanggungjawab, maka kena ingat tanggungjawab dia adalah semua adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak dapat ni, kita buat apa ni? Alhamdulillah lah. Selamat. Sebab apa? Selamat sebab kita ni tak ada tanggungjawab tu. Cuma kita kena fikir, kalau orang dah dapat tanggungjawab, kita pun ada tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Ni bantu ni pengurusi nak buat program. Boleh faham tak tuan-tuan? Jangan duk lepas tangan. Hari ni tak ada jawatan, lepas tangan BP ya, pengurusi AJK boleh buat dan kat saya kami tak payah nak buat. Wa'iyyazubillah. Ini kena jaga-jaga. Sebab apa? Sangat bahaya bila mana ada hasad dalam hati kita. Yang mana kalau kita tengok kata Al-Faqih Abu Laih As-Samarqandi, penyakit-penyakit qalbu itu tidak dapat diubati kecuali dengan ilmu dan juga amal. Tapi bahaya juga hari ni. Sebab apa? Orang yang berilmu, orang yang beramal pun kadang-kadang akan ada penyakit hasad. Tambah-tambah duduk dalam orang penuntut ilmu ni, sangat-sangat bahaya. Ustaz ni tak payah duduk ngajak dengan dia, ngaji dengan dia. Dia ni bohong banyak. Dia ni banyak mengata kat orang. Ni ada tuan-tuan. Bukan tak ada. Ustaz ni tak payah duduk ngaji dengan dia ni. Dia ni cempera dia ni. Contoh. Wa'iyyazubillah. Sebab apa? Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kena jagalah. Cerita dia, ada satu kisah yang mana seorang yang mana ulama yang bernama Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ini bahasa ilmu ni. Satu hari anak dia yang bernama Abdullah bin Ahmad tanya kepada ayah dia, "Wahai ayahku, aku ni dah besar dan aku nak minta izin kepada kamu untuk aku mengaji." Lalu dia minta pendapat kepada ayah dia, "Aku nak mengaji dengan seorang guru atau aku nak pergi mengaji dekat banyak tempat ataupun banyak negeri yang aku boleh pergi mengaji?" Apa dia jawab ayah dia? Al-Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai anakku yang tercinta, kamu nak pergi mengaji ni, pergi mengaji di tempat yang banyak, yang mana banyak guru. Ataupun istilah yang kita faham,
pi banyak negeri, kita boleh jumpa banyak guru. Sebab apa? Kena mengaji dengan banyak guru ni, kita akan dapat banyak jawapan. Kita akan dapat banyak pendapat. Kalau seorang guru ni boleh tak boleh? Bukan tak boleh, tuan-tuan. Boleh. Tapi masalahnya kalau kita ni jadi masalah bila jadi penuntut ilmu, tahu kita ada penyakit apa? Penyakit yang boleh menyebabkan hati kita ni hitam, kita terlampau syadid. Syadid ni apa dia? Terlampau betul-betul pegang dengan jawapan guru tersebut. Contoh guru ni cakap, mazhab kita ni tak boleh buat benda ni. Dan juga bila dia dengar pendapat guru lain kata apa? Mazhab yang ni memang tak boleh, tapi ada mazhab yang lain berpendapat boleh. Boleh faham tak tuan-tuan? Habis pada tu dia akan cakap, mana boleh Ustaz? Kan? Guru saya cakap macam tu, Ustaz bohong lah. Kan? Guru saya betul lagi. Wa'iyazzubillah. Habis tu habis ngaji buat apa? Boleh faham tak tuan-tuan? Kena nak bagi tahu, biar kita mengaji dengan banyak guru. Bila kita mengaji dengan banyak guru, kita akan dapat pendapat-pendapat masing-masing. Dan jangan kita jadikan pendapat tersebut kita ambil hanya saja untuk apa ni? Sangka buruk kepada guru yang bagi pendapat tersebut. Wa'iyazzubillah. Ini kena jagalah sebagai penuntut ilmu. Baik. Dan yang ketiga, kata Al-Faqih Abu Layth As-Samarqandi, kalau kita ni nak tengok kita ni betul-betul takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga apa pula? Pandangan kita. Ni pandangan. Apa dia pandangan ni? Ni penglihatan kita. Mata kita ni duk tengok apa tiap-tiap hari, tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud daripada pandangan ni, kata Al-Faqih Abu Layth As-Samarqandi, ia tidak memandang makanan dan minuman dan juga pakaian dan sebagainya yang diharamkan. Maksudnya apa dia? Pakai makanan, minuman dan juga pakaian dan sebagainya yang diharam tu tak boleh, tak payah duk tengoklah. Contoh dia, subhanallah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita dah tahu kedai 7-Eleven tu ada arak, anak kita minta kerja, kita nak bagi tak bagi? Tak payah bagilah. Dah duduk kat kedai tu ada arak, tak payah duduk ni. Kita takut rezeki kita tu dapat rezeki yang syubhah. Tahu syubhah? Rezeki yang kita takut was-was. Nak makan, rasa sekali nak bagi duit kat mak ayah pula. Baru-baru ni ada tanya, seorang budak dia tanya kepada saya. Dia kata, Ustaz, saya kerja kedai vape. Tahu vape tuan-tuan? Yang kedai isap rokok ni, dia ganti rokok ni. Habis pada tu duit tu saya dapat, gaji semua saya dapat. Kalau kedai vape ni tuan-tuan memang gaji banyak. Kat 2,000, 3,000 juga. Kalau gaji kilang. Sebab dia ikut sale. Memang ramai lah orang beli benda tu. Dan dia tanya, boleh tak saya nak bagi dekat mak ayah saya sikit? Saya pun dalam keadaan saya cakap, kalau adik-adik fikir, adik kerja benda yang dalam keadaan benda yang tak baik. Istilah dia syubhah dah. Bila syubhah ni adik rasa macam mana? Dia kata, Ustaz, saya pun tak berani nak bagi. Kalau tak berani nak bagi, adik bagi kepada perkara yang baik. Boleh faham tak tuan-tuan? Macam ni lah. Bila kita ni, kalau rezeki yang kita dapat tu rasa syubhah, kita bagi kepada, contohnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kepada masjid. Tapi kita cakap dulu. Boleh faham tak? Ni kena niat lah betul-betul. Sebab apa dah? Kita tak tahu rezeki tu halal atau haram. Dan juga tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, lagi satu nak peringat, jangan bagi anak-anak kerja dekat 99 Speed Mart. Ni kena jaga juga. 99 Speed Mart, Speed Market lah, saya tak ingat. Yang kali hijau. Yang duduk dalam kedai tu juga, kalau kita tengok Speed Market ni cerita 99 ni ada merata dah ni. Yang duduk kat kedai tu banyak memang kedai kalah 7E. Tapi duduk dalam kedai tu juga ada ayam arak. Ni kena jaga betul-betul. Ni kena jaga lah. Boleh kerja tapi fikir tu gaji tu dapat lagu mana. Sampai kan ada seorang pelajar dia tanya kepada saya, Ustaz, saya kerja praktikal dekat satu hotel. Habis pada tu dalam bilik tu Ustaz, saya kena ambil botol air arak tu. Saya tanya, ambil botol air arak tu minum ke buang? Dia kata, buang Ustaz, bukan minum. Saya pun tak minum. Boleh tak boleh? Dia kata boleh lah, tak ada masalah pun. Sebab apa dia? Sebab waktu tu praktikal. Dan bukan nak minum, tapi nak buang. Beza dengan 7E dengan Speed Mart. Tuan-tuan fikir, dia buat apa ni? Dia pegang ayat arak, dia bagi kat orang. Sungguh tak sungguh ni? Beza. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kalau kita tengok, tuan-tuan, ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, balik dalam pandangan pula, kata Al-Faqih Abu Layth As-Samarqandi, pandangannya pun tidak ditujukan kepada keduniaan dengan penuh kecintaan. Maksudnya jangan
pandang dunia dengan penuh kecintaan. Sebab dunia ni hanya sahaja yang mana kalau kita tengok ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ni tuan-tuan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hanya sahaja yang mana kalau kita tengok hanya sahaja ujian semata-mata. Kita buat apa pun ujian. Apa dia ujian dia? Kita apa pun contohnya kita beli kereta, akan ada kereta lebih hebat lagi. Sungguh-sungguh ni. Kita beli handset, ada handset yang lebih hebat lagi. Ha ni dunia ni. Dunia ni takkan habis. Ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala. Maka kena pegang, jangan letak dunia ni adalah meletakkan nilai dunia masuk ke dalam hati kita. Letak dunia ni dalam genggaman tangan kita cukuplah. Nak kita ambil, tak mau kita buang. Hak ni dunia ni. Kita hari ni lain, bukan tuan-tuan lah saya. Ambil dunia letak dalam apa? Tangan. Tak mau buang. Nak baru ambil. Apa dia? Bila susah baru cari Allah. Bila tak susah, biar lupa dah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'iyyazubillah. Ini kena ingat. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jangan kita letak dunia dalam hati kita. Bila dunia letak dalam hati kita, yang tu jadi masalah yang paling besar. Apa-apa pun fikir duit. Apa pun fikir harta. Apa pun fikir pangkat. Tak naik pangkat, rasa gelisah. Tak dapat duit, rasa gelisah. Tak ada duit, rasa serba salah. Sampai berhutang. Wa'iyyazubillah. Ini kena jaga. Dan kalau kita tengok, kata Al-Faqih Abdullah As-Samarqandi, sebaliknya ia mengarahkan yakni pandangannya kepada sesuatu dengan mengambil pengajaran tanpa memandang sesuatu yang tidak halal baginya. Mengenal hal itu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam, Rasulullah bersabda, barang siapa yang memenuhi kedua matanya dengan pandangan yang haram. Pakai Allah bagi ni mata ni, tengok benda yang haram je. Tak tengok benda-benda yang elok, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memenuhi kedua matanya dengan api neraka. Wa'iyyazubillah. Ini kena jaga tuan-tuan. Jaga mata kita daripada tengok benda-benda yang tak baik. Jadi masalah hari ni tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada WhatsApp. Betul tak betul? Guru-guru sekolah hantar yang bukan-bukan, tengok benda yang bukan-bukan. Kadang-kadang sampai menerap cakap, ya Allah, wa'iyyazubillah. Tengok pula kat televisyen tu, drama macam-macam dah. Sungguh tak sungguh ni. Suamiku mangkuk tandas, macam-macam. Kita pun jenis pening tuan-tuan. Nak cerita dia, bila dapat filem tersebut, kita tengok seronok lah, kan? Saya teringat oleh ala Sayyidina Muhammad, kan? Bukan cerita dia, dalam keluarga kami, bila duduk dalam, bila main pukul 7, pukul 8 ni, tengok lah, kan? Ayah saya main rumah-rumah, Aziz yang buka sat TV sekian-sekian, kata mendatang apa pula TV? Kita memang tak tengok TV ni, cakap terang. Bohong kat tuan-tuan lah, kat diri saya tak bohong. Dah betul ya, sungguh. Habis pada tu, subhanallah, saya kata tengok cerita apa ni, ada cerita ni. Rajab, dia kata cerita Ramo mendatang apa pula ni? Saya dekat hati. Tengok, ya Allah, ayah aku boleh tengok cerita ni. Apa dia tengok? Cerita apa dah? Cinta aku bukan biasa pula dah tuan-tuan. Kata, pai dah hati. Ayuh duk tengok cerita ni. Seronok Azim tahu. Dia cerita A sampai Z. Orang ni kan. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Ni kena jaga tuan-tuan. Jaga pandangan. Tambah-tambah kita suka tengok pula dalam Facebook. Kalau kita buka. Betul tak betul? Facebook ni tuan-tuan tak ada cerita lah. Kadang-kadang tu orang yang add kita. Betul tak betul? Yang add friend kita ni, kita pun tak kenal, kan? Tambah-tambah orang yang add kita ni, wa'iyyazubillah, wanita yang tidak menutup aurat. Kan? Wanita yang tidak menutup aurat dengan sempurna, kita boleh cakap nak approve ke nak decline. Betul tak betul? Alah tuan-tuan dah buat alim pun depan ni. Sungguhlah kan. Approve atau decline. Decline ni tak kira cakap dia atau kita remove terus kawan tu. Cakap ish ni segak juga ni, kan? Weh kemah, kan? Dia lagi berusia ni lagi kemah tuan-tuan. Faham tak faham sudah, kan? Approve lah, approve lain macam. Kalau approve tak apa ni tuan-tuan. Approve kita boleh duk tengok profile dia, duk tengok belik. Oh gambar dia, oh segaknya. Betul tak betul ni? Nak mengaku juga bagus tuan-tuan. Tuan-tuan wayanim amin rabbal alamin insya-Allah. Baik, sambung tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Maksud dia kita jaga pandangan kita. Sebab apa? Nabi SAW dah cakap dah kepada kita bahwasanya kedua mata kita ni bila mana di yaumul mahsyar akan adanya kedua mata kita ni dengan api neraka. Wa'iyyazubillah. Ini kena jaga-jaga. Dan yang keempat, ni kita baru masuk. Baru yang keempat. Alhamdulillah. Yang keempat, apa dia?
Kalau kita ni betul-betul takut kepada Allah, maka yang keempat, jaga perut kita. Jangan kira perut kita besar tak besar. Hal tu bukan jaga perut. Yang ni betul-betul perutnya, kan? Sebab apa? Makan banyak sangat. PKP 3 bulan menerap, tuan-tuan. Faham tak faham sudah, kan? Hari-hari bangun, kan? Yang pencen lagi ya, yang kerja lagilah teruk. Sebab apa? Kerja tidak boleh kerja, tak boleh kerja. Betul tak betul? Pagi sampai malam. Esok pagi bangun, nampak muka isteri lagi. Betul tak betul? Nampak muka anak pula. Aduh, cakaplah hati. Waktu tu dah kita baru tahu, oh, perangai anakku macam ni, perangai cucu aku ni macam ni. Betul tak betul ni? Nak cerita PKP 3 bulan ni banyak jadi ibrah pengajaran dalam kehidupan kita. Tambah-tambah lagi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebelum masuk perut ni, kita bila PKP ni betul tak betul ada SOP kan. Macam kena tembak lah. Kan? Kena tembak hari-hari, kena buat sejadah hari-hari. Sampai kan nak pergi masjid ni rasa rimah perut tu. Tahu rimah perut ni, rimah sungguh. Nak main cakap, pulak dah sejadah lepas bawa patah balik tu. Jenuh, kan? Ni memang saya tak buat sejadah dah. Memang confirm dah. Dah 3 kali aku kuliah memang saya terlupa buat sejadah. Dan yang kita serabut kita apa dah? Ni kena tembak. Lepas tu kena tulis nama pula. Sebelum ni aku pergi masjid dengan surah tak pernah tulis nama. Tiap-tiap hari malaikat yang tulis nama kat aku pergi masjid. Hari ni aku kena tulis, malaikat pun kena tulis. Mampus, tuan-tuan. Nak menceritakan subhanallah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bila kita dapat benda tu, perkara tu maksud dia, kita kena banyak sabar. Sabar banyak-banyak. Sebab Allah bagi ujian ni bukan ujian untuk kita marah. Kena faham. Ujian untuk kita banyak sabar. Balik dalam hadis Nabi SAW, an-nasru ma'as sabirin. Orang yang sabar ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia akan dapat satu kemenangan yang sangat-sangat besar. Maksud dia kemenangan apa ni? Bila kita sabar ni, Allah akan bagi ganjaran cukup hebat bila ke depan lagi. Apa dia yang kedua? Wal faraju ma'al karbi. Siapa yang sabar ni, maka Allah akan lepaskan kesusahan pada dia. Kita bawa sejadah. Betul tak betul? Dulu orang duk bising sangat waktu PKP. Ni bila nak buka masjid, bila nak buka surau. Betul tak betul ni? Faham tak faham sudah. Bila masjid buka surau, buka duk bising juga. Nah, nak main pula bawa sejadah, nak kena tembak pula. Jarak 1 meter pula. Jam lah macam ni ustaz. Tak payah pergi masjid terus. Pergi tuan-tuan. Serabut kita cakap. Orang macam ni lempak masuk dalam kubur. Faham tak faham sudah. Kasar sangat ni. Dia faham tak tuan-tuan? Dah itu kata masjid tutup, duk bising pasal tak buka, dah buka bising pula. Memanglah kena ikut SOP. Dia faham tak tuan-tuan? Kalau tak mau ikut SOP, duk kat negara sendiri, tak payah negara Malaysia, duk negara sendiri. Tak ada siapa-siapa yang kejar hang. Dia faham tak tuan-tuan? Ikutlah sebab benda yang baik. Satgi kita takut buat apa? Kita takut satgi jadi penyakit pula. Penyakit kepada siapa? Yang mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada diri kita. Sampaikan baru-baru ni habis saya tazkirah Jumaat, ada seorang hamba Allah ni. Dia tanya, ustaz, kalau kami ni dekat surau, kami semayang rapat-rapat tak apa ke ustaz? Tak dosa ke? Saya kata kalau ikut hukum tu memanglah tak dosa. Tapi kalau kena tangkap dengan polis, padam gambar. Yang tu ialah balah. Boleh faham tak tuan-tuan? Tak ikut SOP, kena tangkap masuk lokap. Padam gambar. Orang dia suruh ikut SOP, ikutlah. Boleh faham tak tuan-tuan? Sabar saat bulan 8 ni insya-Allah. Kalau kita tengok pula hari ni saya tak tahu berapa kan. Baru-baru ni seorang ya, betul tak betul? Hari ni saya tak tahu. Saya tak sempat nak tengok. Yang mana kalau kita tengok, insya-Allah kalau 31 hari bulan 8 ni, kalau habis, insya-Allah. Habis tu, kita boleh dah semayang dalam keadaan sedia kala. Nak tengoklah ramai tak ramai jemaah. Yang tu je kita nak tengok. Dulu duk bising sangat, duk bising pam. Dah kali kawan tu yang tak main. Faham tak tuan-tuan? Faham tak faham sudah. Kat sini buat korban tak? Buat? Alhamdulillah dah. Buat korban tak ada masalah. Cuma dia satu, kalau kita tengok SOP yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pejabat agama atau majlis agama Islam bagi kan? Dia bagi cukup, memang cukup ketat. Betul tak betul? Kami kerja, saya kerja dekat IPD. Surau kami 3 ekor. Bila 3 ekor ni nak kena pi apa? Veteriner lah, nak bagi tahu macam mana lembu ni macam mana. Jenuh tuan-tuan. Nak lapah tu pula tahu berapa orang? 10 orang nak lapah menerak tuan-tuan. Faham lah. Dia faham tak? 20 orang pun sekok jenuh tuan-tuan. Dia selalu duk buat ramai, betul tak betul? Dia jadi masalah apa tuan-tuan? Ustaz, kalau kami tak ikut boleh SOP? Boleh tak ikut? Satgi polis main, mampu dengan 20 orang, 30 orang masuk dalam lokap. Macam tu ya tuan-tuan. Dia sebab jadi masalah hari ni tak tuan-tuan Badan? Ni ya, ni. Tas handset. Jenis kalau anak-anak kita main duk tangkap gambar, pak, masuk dalam Facebook, siap kita. Habis selesai, ustaz dah selesai dah korban. Sebab apa kami kena tangkap? Siapa suruh
panggil anak-anak pergi tangkap gambar. Siap tuan-tuan. Sebab hari ni zaman pun ni tuan-tuan, viral. Ni kena jaga tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kena jagalah betul-betul. Sebab bila SOP korban ni dia banyak, dia orang cakap, orang Penang kata renyuh tak, renyuh. Oh jenuh. Sebab apa? Nak kena ikut ni, nak kena ikut tu. Dia ada pejabat agama, kalau kita tengok dia kena ada plan kan. Betul tak betul? Kena tak plan. Lembu 3 ekor, lepas tu kemoh berapa pula? Ni macam mana pula? Satgi ni lapah, ni tukar ni. Ni 10 orang kat kemoh ni lah. Ni 10 orang pula ni untuk bagi. Tak ada dah, masak-masak. Habis balik terus. Kan? Tak duduk pikir masak-masak dah. Sungguh tak sungguh. Dulu kita duk buat, habis korban ada juga masak. Betul-betul. Untuk apa ni? Untuk orang yang duk sembelih, orang yang duk lapar. Cukup lah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kali ni saja. InsyaAllah tahun depan tak ada macam ni. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Tu pun kali hidup lagi lah. Yang tu lah. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Dan kalau kita tengok, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sikit lagi mengenai perut ni. Lari dah ni. Perut. Yang mana kata muallif dan musannif, kata Al-Faqih Abu Lah As-Samarqandi, ia tidak memasukkan ke dalam perutnya, yakni makanan yang haram. Jangan masuk makanan yang haram dalam perut kita. Makanan yang haram ni apa? Macam yang tadi saya cakap lah. Kalau kita rasa benda tu makanan yang was-was, makanan yang syubhah, kalau kita tengok makanan tu tak ada yang cop halal, ataupun yang mana kalau kita tengok hari ni pun kita takut betul tak betul nak beli makan ni. Ada tanah halal, tapi yang mana ingredient dia atau bahan-bahan yang dalam tu ada yang benda yang tak elok. Sungguh-sungguh ni kita duk takut. Maka kalau kita rasa ada benda tu dalam diri kita was-was, maka tinggal benda tu. Jangan duk ambil dah. Sedangkan Nabi SAW kata pada, kalau benda yang boleh menyebabkan kamu was-was ataupun berasa dalam keadaan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita rasa tak boleh nak makan benda tu, ataupun kita rasa was-was lah macam saya cakap tadi, maka tinggalkan terus. Tak payah dia ambil terus. Kalau kita hari ni ambil, kita lepas-lepas makan baru masuk dalam perut ni. Tengok-tengok bini kita kata, bang, makanan yang abang makan tu haram, benda tak halal lah. Pula dah, nak serabut piang dah. Takkan nak korek kot masalah berkelak pula, nak muntah pula. Wa'ayazubillah. Ini kena jaga-jaga. Dan kalau kita tengok, kata Nabi SAW, sebab bila mana makanan yang haram masuk dalam perut kita, maka dosa besar kepada orang yang memakan daripada sumber yang haram tersebut. Lalu kata Nabi SAW, apabila satu suap makanan yang haram jatuh ke dalam perut anak Adam. Satu suap ya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah. Contoh sekupang ni bukan duit kita, kita pergi ambil juga bagi kat anak kita. Wa'ayazubillah. Ini kena jaga-jaga betul-betul ni. Kalau bukan hak kita, jangan kita ambil. Ini kena jaga. Lalu kata Nabi SAW, apabila satu suap makanan yang haram jatuh ke dalam perut anak Adam, setiap malaikat, kata Sayyiduna Nabi SAW, setiap malaikat di langit dan di bumi, Allah kena faham, Allah Subhanahu Wa Taala utuskan malaikat. Banyak malaikat ada tugasan dia masing-masing. Malaikat ni kena jaga orang yang berzikir, malaikat tu je tugas dia. Malaikat yang jaga di langit, malaikat tu je jaga langit. Malaikat yang ada di bumi ni dia tak boleh dah. Hanya saja malaikat dekat bumi je, dia tak boleh naik ke langit dah. Sebab apa? Dia jaga di bumi, Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Nabi SAW, malaikat di langit dan di bumi melaknatnya selama suapan itu berada di dalam perutnya. Wa'ayazubillah. Malaikat laknat kita terus. Malaikat buat apa ni tuan-tuan? Tugas dia buat apa ni? Allah suruh, kalau tengok seorang hamba aku melakukan kebaikan, hang catat kebaikan kepada dia. Kalau seorang hamba aku ni zikir kepada aku, maka hang catat kebaikan juga kepada dia. Subhanallah. Dan yang terakhir, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, masuk dah kan? Maghrib. Masuk dah. Insya-Allah. Maghrib pula dah. Jika ia mati dalam keadaan itu, tempat kembalinya adalah neraka Jahannam. Wa'ayazubillah. Ini kena jaga tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kadang-kadang kalau kita tarawih, bukan tarawih, kadang-kadang kita ni tersilap makan daripada sumber yang haram, atau kita ambil daripada duit bukan hak, daripada hak kita, maka kalau boleh kita pergi jumpa dengan orang tersebut, kita bagi tahu kepada dia, hari tu aku ada ambil duit hang. Hang nak aku ganti ke macam mana? Kalau dia kata nak ganti, kita ganti. Kalau dia kata aku maafkan hang, sampaikan hari tu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ada seorang hamba Allah ni dia tanya kepada saya, Ustaz, saya ni ada hutang dengan orang
sebanyak RM800, tuan-tuan. Habis pada tu, sewaktu orang cakap, waktu saya hutang ni cerita dia, yang mana orang ni masih hidup. Dan sampailah orang tu mati. Dapat mesej, orang tu dah meninggal dunia. Waktu tu Ustaz, saya rasa tak tenang. Memang tak tenang lah tuan-tuan. Sebab kita hutang dengan orang ni sangat-sangat bahaya. Habis pada tu dia tanya, Ustaz, lagu mana tu? Saya tanya kepada waris, lagu mana? Waris, kalau waris kata halal, halal. Tapi kalau waris kata kena bayar, wajib kita bayar. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sepatutnya hutang kita bayar lah cerita dia. Kalau kita nak bayar, kalau waris kata tak payahlah, saya halal. Kan? Sebab apa? Dia nak bagi arwah yang duduk dalam alam barzakh ni tenang kat sana. Subhanallah. Lalu dia kata, waris kata Ustaz, halal dan selesai benda tu, maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita duduk dalam yang mana tempat tersebut ataupun dalam keadaan macam tu, maka kena ingat, selesaikan hutang orang dulu daripada beli benda-benda yang tak berfaedah. Yang hari ni orang banyak kaya daripada harta benda, tapi duit banyak berhutang dengan orang. Wa'iyyazubillah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cukup sekadar tu. InsyaAllah kita akan sambung nanti masuk kepada tangan, kaki dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza, minta maaf kalau saya banyak salah dan tarawih kata adalah semua daripada khilaf dan juga kejahilan dan jahat daripada diri saya sendiri. Yang terbaik dan baik adalah semuanya datang daripada Allah. InsyaAllah kita tangguh kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi samii'un 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.